RUU ini amat penting sebab ia menyentuh hak kewarganegaraan Malaysia khasnya untuk Sabah dan Sarawak yang bersetuju membentuk Malaysia pada tahun 63. Kewarganegaraan Malaysia untuk rakyat Sabah dan Sarawak telah dipersetujui seperti terkandung dalam perkara 10 dalam 20 perkara peringgan 148 Global Commission dan peringgan 18 laporan IGC yang kini dimasukkan dalam perlembagaan melalui pindaan definisi persekutuan dalam artikel 160-2 pada Disember 2021 termaktub dalam artikel 14 bahagian 3 perlembagaan melalui perundangan atau by operation of law untuk rakyat Sabah dan Sarawak pada Hari Malaysia serta peruntukan yang lain yang dibaca bersama dengan jadual kedua. Keadaan ini harus dikekalkan untuk Sabah dan Sarawak kerana apa-apa pindaan berkenaan kewarganegaraan perlu persetujuan Sabah dan Sarawak. Artikel 161E kurungan 1 dan juga mengikut artikel 161E kurungan 2 kurungan E. One Speaker, untuk apa-apa pindaan kepada perlembagaan cadangan, pindaan haruslah progresif bukan regresif. Dan daripada cadangan-cadangan pindaan hanya satu saja yang progresif, iaitu untuk menurun kewarganegaraan melalui ibu atau bapa, bukan hanya bapa. Malangnya untuk cadangan pindaan yang lain, ianya boleh menghakis dan meminggirkan hak kewarganegaraan untuk rakyat Sabah dan Sarawak yang berhak mendapat kewarganegaraan melalui perundangan atau operation of law. Pindaan yang menukar secara by operation of law kepada pendaftaran atau registration adalah melanggar janji-janji kewarganegaraan untuk Sabah dan Sarawak. Oleh yang demikian, saya mencadangkan agar pindaan yang menukar cara mendapat kewarganegaraan daripada perundangan by operation of law kepada pendaftaran tidak terpakai di Sabah dan Sarawak. Dan pindaan-pindaan tersebut haruslah dirujuk balik kepada kerajaan Sabah dan Sarawak. Puan Speaker, rakyat Sabah mesti masih berwaspada dan curiga kepada kerajaan pusat mengenai kewarganegaraan Sabah akibat tindakan buruk yang lalu seperti projek IC dan tindakan menafikan kewarganegaraan kepada orang asal Sabah melalui tindakan Jabatan Pendaftaran Negara. Melalui projek IC, kad pengenalan dan kewarganegaraan telah diberi kepada pendatang asing tanpa izin atau PTI dan jumlah warga asing yang diberi kewarganegaraan melalui ini berjumlah hampir 1,5 juta, hampir sama dengan penduduk tulen. Ini telah mengubah demografi Sabah dan dilakukan dengan niat jahat pada waktu itu untuk menumbangkan kerajaan Sabah yang dipilih melalui proses demokrasi. Pemberian IC kepada PTI tidak mengikut undang-undang adalah satu penemuan oleh RCI mengenai pendatang asing di Sabah seperti ternyata dalam laporan RCI. Laporan RCI juga tersebut menyatakan penemuan bahawa orang-orang yang tidak berkelayakan berdaftar sebagai pengundi dalam daftar pemilih. One Speaker, selain penemuan RCI tersebut, kita juga kerap kali mendengar kejadian di mana PTI ditangkap dengan IC palsu, seperti guru dapat mengajar selama 29 tahun sebelum ditangkap dan disahkan menggunakan IC palsu. Pemegang IC palsu ditangkap juga cuba menukar IC palsunya disanakan. Satu nombor IC boleh dimiliki dan digunakan oleh pelbagai pemegang walaupun hanya satu nombor IC. Juga pegawai-pegawai JPN dan sewaktu dengannya
juga menganggotai sindiket mengeluarkan IC dengan kad IC yang telah yang sah tetapi dijual kepada yang tidak layak. Oleh yang demikian, saya meminta Kerajaan Madani menyemak semula IC yang dikeluarkan dalam keadaan yang meragukan dan mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap pemegang-pemegang IC yang diragui ini.